ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتم برحمتك. Muka surat 142. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan seorang kanak-kanak atas sekali, Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai bapa Umair, apa yang dibuat oleh burung ciak? Ketika itu budak sedang bermain dengan anak burung ciak. Ini hadis yang nak menceritakan bahawa di antara pengajaran yang dapat diambil daripada hadis yang kita bacakan tadi, kita masih lagi membincangkan bab bergurau senda yang dibenarkan oleh syarak ataupun oleh agama. Bergurau senda yang dibenarkan oleh syarak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan sahaja dia bergurau dengan orang-orang dewasa ataupun orang tua. Sebagaimana hadis-hadis yang lepas yang telah kita baca, bila datang seorang tua kepada dia, dia tanya Rasulullah layak ataupun tidak dia masuk syurga. Rasulullah kata orang tua tak layak masuk syurga. Lalu pun dia sedih, dia menangis. Sebab bila tak layak masuk syurga, dia nak kena pergi ke mana? Nak kena masuk ke tempat mana? Neraka. Dia pun dah faham. Jadi sebenarnya dia tidak faham apa yang dikehendaki ataupun yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Kerana di akhirat nanti, bila kita dibangkitkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan usia manusia ini. Supaya yang pertama, kalau dia masuk di dalam syurga, dia dapat menikmati, mengecapi segala nikmat-nikmat syurga itu dengan seronok, dengan bahagia, dengan selesa. Kalau masuk syurga umur 70 tahun, 80 tahun, nikmat syurga ni macam-macam. Tak boleh nak digambarkan dengan lintasan hati, pendengaran dan juga mata kita. Jadi nikmat apa yang dia boleh makan? Bawa orang tua umur 70-an, 80-an pergi KFC ke, McDonald ke, ataupun mana-mana kedai lah, dia boleh makan apa? Apa benda yang dia nak minta? Jadi atas dunia apa orang boleh faham. Jadi di akhirat nanti, nikmat yang disediakan oleh Allah Ta'ala lebih hebat daripada nikmat-nikmat dunia. Jadi untuk merasakan nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan bersungguh-sungguh daripada penghuni-penghuninya, dimudahkan semula usia manusia ini. Begitu juga apabila seseorang yang nak dicampak dalam neraka. Kalau orang tua nak lanyak dalam neraka walaupun buat dosa ni, tak padan dengan usia tua dia, walaupun kaki maksiat, walaupun dia buat dosa-dosa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam usia yang muda. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tua tak masuk syurga. Jadi maknanya Rasulullah di dalam hadis yang kita bacakan tadi, dia bergurau. Tetapi bergurau di dalam keadaan tidak melanggar hukum syarak. Bergurau tidak sampai menyakiti hati orang. Cuma yang dia sedih tadi kerana dia tak faham. Dalam hadis yang kita baca ini pula, Rasulullah bergurau dengan kanak-kanak. Nak ceritanya Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja bermesra dengan orang dewasa, orang tua, bahkan kanak-kanak pun dia layan. Dengan kanak-kanak pun dia layan. Sebab itu ada di dalam satu hadis Rasulullah kata, Laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rif syarfa kabirana. Dia kata apa? Laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan daripada kalangan kami, iaitu petunjuk daripada kami. Ajaran yang kami bawa, orang yang tak mengasihi, tak menyayangi akan kanak-kanak. Walam ya'rif syarfa kabirana, dan tidak memuliakan ataupun menghormati orang-orang tua daripada kalangan kami. Kanak-kanak perlu dibelai dengan kasih sayang, sebab hati dia mereka lembut, perlu disayangi.
Dan orang tua pula perlu dihormati. Laisa minna di sini maknanya bukan daripada petunjuk kami. Kami tak pernah ajar, Rasulullah kata. Kami tak pernah ajar orang tak sayang kepada kanak-kanak dan menghormati orang tua. Di dalam satu hadis yang lain pula, bila Rasulullah sedang bersembang dengan para sahabat dia, Rasulullah ni datang, cucu dia cium. Hasan bin Ali datang, Rasulullah peluk, Rasulullah cium. Macam biasalah kita yang ada anak kecil ataupun ada cucu, mesti kita ada belas kasih sayang, kasihan. Hati kita ni rasa tersentuh bila nampak kanak-kanak. Rasulullah tu biasalah, dia manusia. Dia peluk cucu dia, dia cium. Tiba-tiba ada seorang badui di sebelah Rasulullah SAW. Dia kata, aku ada 10 orang anak. Aku ada 10 orang anak, kata. Tapi daripada kalangan 10 orang anak pun, anak aku itu seorang pun aku tak pernah cium. Rasulullah terkejut. 10 orang anak dia ada, dia tak pernah cium. Lalulah Rasulullah sebut bahawa seseorang yang tidak menyayangi, mengasihi kanak-kanak, dia juga tidak akan disayangi. Lam yarham man lam yurham. Seseorang yang tidak mengasihi akan orang lain, dia juga tidak akan dikasihi. Jadi di dalam hadis ini, hadis yang kita bacakan tadi, bahawa Rasulullah tanya budak-budak yang sedang main burung tadi, apakah yang telah dibuat oleh Nughair? Nughair ni maknanya burung ciok. Daripada hadis yang kita bacakan tadi, banyak pengajaran yang diambil oleh para ulama. Di antaranya harus manusia kita ini bela burung. Sebab Rasulullah ni dia tak larang budak-budak bela burung. Bila bela burung, burung itu boleh disimpan di dalam sangkar. Kita kurung dia. Sebab sebahagian daripada masyarakat kata, kalau bela burung itu perlukan kepada kebebasan. Seolah-olah kita buat zalim kepada dia. Kalau begitu, kerbau, lembu, kambing yang kita bela tak payah tambat. Ayam tak payah buat reban untuk dia, kan? Sebab perlukan kebebasan. Sebab banyak orang bercakap, termasuk juga orang yang belajar, orang yang mengaji, dia pun nak hidup juga sebagaimana kita. Kita perlukan kepada kebebasan, binatang pun sama. Sebenarnya tak sama. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sesuatu itu adalah untuk manusia. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu itu untuk manusia. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut, pada hadis ini dalil keharusan, yang pertama sekali memberi kunyah. Kunyah ni gelaran. Ya Aba Umair. Maknanya gelaran kepada budak-budak ataupun kanak-kanak yang kecil. Sebelum kanak-kanak itu diberi kunyah. Kunyah ini macam kita kata orang tua. Orang tua ni biasa dia ada gelaran-gelaran dia. Abu Aiman, kita kata apa? Abu Aiman, Abu Talha. Jadi budak-budak ni oleh kerana dia tidak ada anak, maka dia belum diberi kunyah. Biasanya kunyah itu diambil daripada sempena anak dia. Sempena anak dia yang sulung, kan? Abu Aiman contohnya kita kata, kan? Maka anak dia yang sulung nama apa dia? Aiman. Jadi ayahnya dipanggil Abu Aiman. Jadi kanak-kanak ini dia tak ada nama lagi, Rasulullah bagi gelaran kepada dia. Salah satu daripada sirah ataupun cerita yang lain, Rasulullah bagi gelaran kepada siapa? Abdul Rahman bin Sahrah. Siapa gelaran yang Rasulullah beri kepada dia? Apa nama dia? Sahabat ini dia banyak meriwayatkan hadis, khususnya di dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Siapa nama sahabat ini? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebab dia suka bermain dengan kucing, kan? Maka berdasarkan kepada beberapa hadis yang dibacakan tadi, harus dibeli gelaran. Dan juga keharusan memberi anak bermain dengan burung. Anak-anak kita duk main dengan burung tu, jangan dilarang. Kita jangan larang dia, jangan kita tegur dia. Keharusan ibu bapa membiarkan anak-anak bermain dengan suatu yang merupakan suatu keharusan yang dibenarkan oleh syarak.
Dan menggunakan harta mendapatkan barang permainan yang dibenarkan syarak. Ulama qiyas pula, selain daripada burung tadi, kanak-kanak kecil dia nak main dengan sesuatu permainan dia. Kita kata apa? Kereta api ke, kapal terbang ke, pedang plastik ke. Maka diharuskan. Maka kita bagi duit kepada anak-anak ataupun kita beli sendiri permainan-permainan dia, tidak termasuk di dalam bab apa? Membazir. Tak termasuk. Apa ni? Hari ni beli pedang, esok beli anak patung pula, esok beli kereta api pula kan? Membazir. Tidak dianggap sebagai membazir, suatu keharusan. Dan yang seterusnya lagi, Rasulullah ni sangat berlemah lembut dengan kanak-kanak. Sebab tu kanak-kanak juga bermanja dengan Rasulullah. Bukan sahaja cucu-cucu dia sendiri, bahkan kanak-kanak yang lain. Pernah satu ketika disebut juga di dalam hadis Nabi ini, anak orang lain, bukan cucu dia, bukan anak dia, kencing di atas riba dia sendiri. Penyayangnya Rasulullah ni. Kita tidak begitu. Pantang sikit budak-budak berlari dalam masjid, kita nak halau daripada masjid. Budak-budak yang duduk soft, semayang bersama dengan orang tua-tua, orang dewasa, kita halau ke belakang. Ketika dia mula nak berjinak dengan masjid, kita halau dia. Kita halau dia. Kita halau dia. Akhir-akhirnya, bila dia dah tua, dia datang ke masjid, dia asyik nak duduk di belakang je. Betul tak? Sebab itu orang tua, kalau mengaji, saya menyampaikan ceramah dan kuliah, dia duduk di belakang-belakang tu, saya tak marah. Sebab saya tahu, mungkin mereka ini sebahagian daripada orang yang dihalau semasa kecil dulu. Duduk dalam sah sama orang dewasa, belakang, kau budak-budak tak boleh duduk sama orang tua. Sembahyang tak sah umpamanya, terputus soft. Bila dalam pemikiran itu ditanam, ditekan, dihalau, diusir, dikerasi, akhirnya orang tua-tua sekarang, bukan masjid ni lah, masjid ni masjid besar kan. Masjid-masjid lain dia duduk di belakang-belakang tu bila dia mengaji. Kesan daripada ketika usia mereka kanak-kanak datang ke masjid dan surau dikasari. Okey, hadis yang seterusnya yang nak menunjukkan, menceritakan kepada kita juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau. Atakulut tamra wa anta ramidun. Adakah awak patut makan tamar, yakni buah kurma pada ketika sakit mata? Bila seorang sahabat ni sakit mata, tiba-tiba dia makan buah kurma. Dan Rasulullah tegur dia, Rasulullah bergurau dengan dia. Kamu ni sakit mata, tetapi kamu makan buah kurma. Lalu apa jawab dia? Seorang sahabat yang nama Syuhaib radhiyallahu anhu menjawab, sebenarnya aku makan untuk sebelah mata sahaja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi pun tersenyum. Memang mata aku sakit, tapi kurma yang aku makan ni untuk sebelah mata yang tak sakit, yang tak rosak tu. Maknanya dia macam loya buruk lah orang kata. Tetapi nak ceritanya apa dia? Bagaimana eratnya hubungan Rasulullah dengan umatnya, dengan sahabatnya, sama ada sahabat-sahabat biasa, termasuklah kanak-kanak. Jadi kita hadirin sekalian, dituntut supaya kita bersiraturahim, menguatkan hubungan kasih sayang di antara satu sama lain. Bagaimana jalan? Bagaimana wasilah? Bagaimana bentuk? Di antaranya kita bergurau. Tapi jangan berlebih-lebihan lah, jangan telajak pula. Bergurau sampai orang jadi panas kat kita, jadi sakit hati dengan kita, nak marah dengan kita, itu tidak dibenarkan. Sekadar untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Ini pergi ke rumah orang ke, duduk dalam majlis ke, masjid ke, serius je, masanya muka. Macam mana orang nak rapat dengan kita? Bila orang jauh dengan kita, jadi satu benda yang kita rugi. Salah satu benda yang kita rugi apa dia? Kita nak cerita apa pun, nak cerita masalah kesilapan dia ke, kesalahan dia ke, umpamanya dia semayang tadi silap. Sahabat kita duduk sebelah kita dia tadi, dia melakukan kesilapan dalam semayang. Hubungan dia dengan kita tak ada. Tak ada ikatan. Senang ke kita nak tegur dia? Pakcik ni tadi, sahabat ni tadi, mayang tak betul tu. Kaki duduk macam tu. Sepatutnya dalam sunnahnya begitu. Contoh. Ataupun ketika sujud, tangan dia genggam. Sebahagiannya ada orang buat sujud kan. Sedangkan Nabi suruh hamparkan. Nampak? Ataupun ketika dia sujud tadi, tangan dia rapat ke lantai. Sedangkan dalam sunnahnya,
Nabi suruh angkat. Senang ke nak tegur kesilapan dia? Kita tak pernah baik dengan dia, tak pernah bersalam pun tak pernah dengan dia. Jadi di sudut dakwah dah merupakan satu kerugian yang besar bagi kita. Jadi kena ada hubungan, sama ada orang yang kita kenal ataupun tidak. Yang seterusnya, oleh itu kita diharuskan bergurau sekadar seumpama kisah-kisah ini. Jangan lebih-lebih lah, bergurau sampai tangan naik atas kepala orang, kaki naik atas kepala orang. Itu tak boleh. Ataupun mengeluarkan tutur kata yang berbisa, orang panggil, yang menyengat, yang menyakiti hati orang. Bergurau. Tujuan bergurau tadi untuk apa? Untuk mengikatkan hubungan seseorang dengan seseorang yang lain. Tetapi bila bergurau sampai orang jadi marah dekat kita, itu dah jadi haram. Sebab itu dalam kitab ini dikata apa? Kita diharuskan bergurau sekadar seumpama kisah-kisah ini dan tidak memberi mudarat terhadap diri sendiri. Bergurau-gurau orang bagi penampar, mudarat diri sendiri. Nampak? Dengan syarat hanya bergurau tentang perkara yang benar. Macam Rasulullah tadi, dia bergurau tapi benar. Serta tidak menjadikan adat kebiasaan dalam kehidupan. Hari-hari jumpa orang bergurau, hari-hari bergurau. Dia kata sekali-sekala. Sampai orang tengok muka kita jadi meluat. Sampai orang tengok muka kita asyik nak bergurau je. Kalau bersembang mesti nak ketawa je. Yang tu sampai terlajak tu dipanggil. Terlajak laris. Bukan terlajak laris, terlajak bergurau. Yang tu tak dibenarkan. Dia sekadar sahaja. Sekadar keperluan. Yang seterusnya, bahaya pujian. Kita dah cerita dalam pelajaran kita yang lalu, puji-pujian terbahagi kepada apa? Dia kata bahaya pujian. Puji-pujian itu terbahagi kepada empat. Puji manusia kepada manusia. Seseorang itu ada kelebihan, sebab itu kita puji dia. Orang yang kita puji mesti ada kelebihan. Kalau dia tidak ada kelebihan, kita tak puji dia. Itu dipanggil puji manusia kepada manusia. Yang kedua, puji manusia kepada Allah. Yang tu sewajibnya lah. Bukan selayaknya sahaja, sewajibnya kita puji Allah. Sebab itu kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Sebab apa nak puji Allah? Semua orang tahu Allah Ta'ala ini mempunyai banyak kelebihan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki banyak kelebihan. Sebab itu wajib manusia memuji Allah. Bukan sahaja manusia, bahkan segala tumbuh-tumbuhan, hayawan-hayawan, semuanya memuji Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Pujian makhluk ini dalam bentuk tasbih kepada Allah Ta'ala. Setiap sesuatu itu, semuanya mereka memuji Allah, tetapi bertasbih kepada Allah. Tetapi kata Allah, kamu sahaja yang tidak mengetahui bagaimana bentuk pujian ataupun tasbih mereka kepada Allah. Kalau manusia sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah lah kan. Kalau binatang, apa ucapan, apa bahasa, apa kalimah yang dipuji Allah. Kalau tumbuh-tumbuhan macam mana pula? Jadi kita tak tahu. Tapi hakikat yang sebenarnya Allah Ta'ala kata semua makhluk puji Allah. Okey, yang kedua, yang ketiga, Allah Ta'ala puji makhluk. Bila makhluk hamba-hambanya beriman, Allah Ta'ala puji. Sebab dia ada kelebihan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri memuji diri dia sendiri. Kesemua puji-pujian itu semua kembali kepada Allah. Sebab itu kita baca Alhamdulillah, maknanya dengan ma'rifah, segala puji bagi Allah. Dalam surah Fatihah dia tak kata hamdun lillah dengan isim nakirah. Dengan isim nakirah, dengan makna umum. Tak. Segala puji khususnya kepada Allah je. Maksudnya kita manusia, makhluk tidak layak menerima sebarang pujian. Sebab hakikat kelebihan yang menyebabkan kita dipuji adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perbuatan memuji boleh mengakibatkan 6 kebinasaan. Dengar ni, walaupun kita seronok kan. Orang puji kita rasa kembang, seronok, syok je bila orang puji. Tetapi dia ada kerosakan. Dia ada kebinasaan. Dia kata ada 6 kebinasaan. Iaitu 4 kebinasaan terhadap orang yang memuji.
Orang puji itu dia 4 kerosakan yang dia akan terima, dia akan hadapi, dan 2 kebinasaan terhadap orang yang dipuji. Rupanya orang kena puji itu 2 saja kerosakan, kemusnahan yang akan berlaku kepada dia. Dia akan mendapat lebih banyak, iaitu orang yang memuji. Yang pertama dia kata, sesungguhnya orang yang memuji itu kadang-kala berlebih-lebih dalam memuji tentang perkara yang tidak benar sampai jadi bohong. Tujuan dia apa dia? Dia nak jet orang. Kamu ni hebat betul, alim betul, kuat betul, cerdik betul, rajin betul kamu ni. Ada istilah bahasa Melayu, dia kata apa? Ada udang di sebelah mi ke di sebelah batu. Budak-budak sekarang ni dia tukar. Ada udang di sebelah mi, dia kata. Kan ada banyak di kedai-kedai jual mi udang kan. Mi sikit je, udang setimbun. Maknanya ada perkara sesuatu yang tersirat, yang dia nak, sebab tu dia jet orang. Memang banyak berlaku macam tu dalam masyarakat. Apa yang dia puji belum tentu realiti benda tu ada dekat dia, dekat orang yang dia puji. Tapi oleh kerana ada tujuan lain tu, kalau dia tak puji, orang tu tak layan pun. Kalau nak bagi apa, jadi tak bagi. Nak bagi projek ke, nak bagi apa, tak jadi bagi. Orang yang memuji kita, dia nak sesuatu kepada kita. Biasanya macam tu lah yang berlaku dalam masyarakat. Kita pula mudah terkejut bila orang puji ni melompat, seronok sangat. Dia kata di sini kadang-kadang pujian itu berlebih-lebihan. Sepatutnya benda tu sikit je kelebihan yang ada pada orang tu, dia tokok lagi, dia tambah lagi. Sampai orang kata apa, kalau nak jet kereta ni, nak tukar tayar, jangan sampai terbalik. Jangan sampai terbalik. Maknanya puji secara berlebihan, jet tu secara berlebihan. Yang kedua, sesungguhnya orang yang memuji itu kadang-kala menzahirkan kasih sayang terhadap orang yang dipuji, sedangkan batinnya membenci orang itu. Perkara ini sebenarnya membawa kepada sifat riak. Orang tu tak ada pun, saja dia test tengok. Dia puji orang dalam keadaan tadi kita kata ada kelebihan, kebaikan yang ada pada seseorang, tetapi pujian itu tak lain, melebihi mengatasi kebaikan yang ada kepada seseorang. Tapi yang kedua ini pula memang tak ada pun, tapi puji juga. Dia puji juga. Yang ketiga, kadang-kadang apabila seorang itu mengatakan sesuatu yang tidak diyakini, dia puji orang pun kadang-kadang bukan yakin sangat. Dia tak apa yakin. Betul kan orang tu ada kelebihan, tapi dia nak jet punya pasal, dia nak ampu punya pasal, dia puji. Seperti dia berkata si fulan itu adil, padanya tak adil pun. Ataupun warak, tak warak pun. Dan seumpamanya, dan dengan contoh-contoh yang lain yang terdiri daripada perkara yang tidak diyakini. Dia puji itu orang tu adil, dia sendiri pun tak yakin dia ni adil ni, tapi nak jet punya pasal, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, warak betul kamu ni, padahalnya tak ada warak pun. Jadi bila sebut warak ni apa maksud? Apakah yang dimaksudkan oleh ulama, yang dikehendaki oleh ulama dengan perkataan warak? Kita biasa dengar perkataan warak kan, oh dia ni warak sungguh, kita pun berusaha nak jadi orang yang warak. Apa makna warak? Adakah warak ni berjalan tunduk je, berjalan mata je, mata pun tak apa nak buka? Apa makna warak? Warak ini maknanya yang dibahaskan oleh para ulama, dia tak buat benda haram dan menjauhkan benda-benda makruh. Itu warak. Bukan sahaja dia tak buat benda-benda haram, benda-benda makruh pun dia menjauhkan diri dia daripada terjebak melakukan perbuatan makruh. Sebab di dalam agama yang dilarang 2 perkara, haram dengan makruh. Yang disuruh 2 perkara juga, wajib dengan sunat. Kita tak boleh kata benda ni sunat je, tak payah buat kot. Tak. Perkara sunat juga memang merupakan satu perintah dan arahan daripada Allah. Dia kata si fulan itu adil atau warak dan seumpamanya, yang terdiri daripada perkara yang tidak diyakininya, maka dia akan bertutur dengan keadaan yang tergagap-gagap, tuturan yang tidak lancar. Sebab dia puji orang tu tak ikhlas, dan benda tu pun memang tak ada kepada orang.
Seorang lelaki memuji seorang lain di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Waihak qata'ta unuqa sahibik." Kasihanlah kamu, kamu sudah potong leher kawan kamu. Sebab apa Rasulullah kata macam tu? Kasihanlah, kamu telah potong leher dia. Maknanya kamu nak bunuh dia. Sebab bila kita puji dia, dia seronok tak seronok? Bukan sahaja dia seronok, mungkin akan wujud lintas di dalam hati dia perasaan apa? Riak. Kamu ni hebatlah, baiklah. Dia pun rasa seronok lah. Kalau tidak, kalau kita tak puji dia, dia pun tak berasa macam tu. Mula dia berjalan tu lain lah. Tadi masa dia mari tadi jalan lain. Masa dia balik bila kita puji dia, kamu ni rajin betul mengaji. Mengaji pula ada buku, ada pen, ada buku tulis pula. Dia balik pun dia rasa lain. Bukan kepada kata pada tuan-tuan yang ada buku ni bagus kan? Ini contoh. Kalau dipuji kan, dia berasa lain. Jadi orang tu rosak tak rosak? Rosak lah. Kalau tidak dia dapat jaga hati dia, tawaduknya, ada perasaan apa dia, waraknya di dalam hati dia. Bila dipuji, dia akan merasa lain. Apabila seorang yang keempat, apabila seorang yang memuji itu menyebabkan yang dipuji itu merasa gembira dan sukacita, kerana dibimbangi orang yang dipuji itu sebenarnya orang yang zalim. Tu yang dalam tasawuf ni dia tak apa nak bagi puji ni. Puji sikit-sikit je, sekadar untuk kita mengikat, menghubung diri kita dengan dia. Takut-takut orang yang kita puji itu dia zalim. Bila dia zalim, maka berdosalah seorang yang membuat orang zalim itu berasa gembira di dalam hatinya. Dia rasa seolah-olah ni dia ni tak bersalah. Dia buat zalim, dia buat salah, dia buat naya kepada orang, masih orang dah ampu dia lagi. Maka sampai bila dia nak sedar? Sampai bila dia nak dapat peringatan? Ini memang banyaklah jenis kaki-kaki pengampu dalam dunia ini. Dia tak tahu dengan sikap dia, tindakan dia, puji orang secara berlebihan, dia mengampu orang, orang tu jadi rosak. Dan dia pun berdosa. Sebab apa yang dia puji itu belum tentu kebaikan itu ada kepada orang yang dipuji. Cuma dia reka cerita. Dia saja reka cerita, dia nak puji orang supaya orang pun hormat kepada dia. Bila orang hormat kepada dia, orang pun dah rasa tertarik dengan cara dia. Mulalah kalau ada sesuatu kebaikan kan orang nak bagi dekat dia, maka ada udang di sebalik batu yang kita sebutkan tadi. Ada tujuan lain, bukan ikhlas pun. Hak bagi tak ikhlas, hak puji pun tak ikhlas. Ini di antara bahaya kita memuji seseorang. Nabi SAW berkata, "Innallaha yaghdabu idza mudihal fasiqu." Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala marah apabila seorang yang fasik itu dipuji. Jadi kita tengok nota kaki di bawah itu, hadis ini adalah merupakan hadis yang lemah. Yang disebut juga oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Okey, yang seterusnya, kebinasaan perkara yang menimpa orang yang dipuji adalah takabur dan ujub. Disebabkan perkara ini, Nabi SAW bersabda, "Engkau sudah memotong leher kawanmu." Di sini dia kata ada dua kesan, takabur dan wujud. Apa beza takabur dan wujud? Bila kita puji orang, orang yang dipuji itu ada perasaan takabur. Takabur tu dia jadi besar diri. Dia jadi dia rasa dia hebat. Iblis sebab apa dia rasa dia hebat? Dia tak nak sujud kepada Nabi Adam. Dia kata apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia rasa dia lebih mulia daripada Nabi Adam. Kejadian dia daripada api, jenis api. Dan kejadian Nabi Adam daripada jenis tanah. Tanah tu ni tempat orang jijaknya, orang buat najisnya. Jadi dia lebih hina lah. Bangsa tanah, jenis tanah ni lebih hina daripada api. Sebab itu datang perasaan di dalam diri dia takabur. Takabur ni besar diri. Wujud pula, apa makna wujud? Wujud ni apa makna?
sebahagian daripada sifat-sifat yang mazmumah juga. Ujub ni maknanya dia rasa hairan. Hairan, bangga terhadap kebaikan, kelebihan yang ada pada diri sendiri. Yang ni kalau orang tak puji pun kadang-kadang dia berasa sendiri. Dia berasa sendiri, ujub. Dia rasa bangga dengan sesuatu kelebihan yang ada kepada dia. Kadang-kadang dengan sebab orang puji. Kadang-kadang orang tak puji pun dia berasa juga. Ini dipanggil ujub. Kebinasaan yang kedua akan menimpa orang yang dipuji adalah dia akan merasa gembira dan sukacita. Dia rasa seronok sangat. Perkara ini sebenarnya boleh melemahkan diri bagi mengerjakan ibadat serta redha terhadap dirinya sendiri. Kenapa dia rajin nak buat ibadat? Nak baca Quran ke, mari mengaji, berzikir, sebab apa? Sebab dia dah banyak kelebihan. Pergi ke mana pun orang duk puji dia, orang duk sanjung dia, orang duk hormat dia. Sudah tentu aku ni banyak kelebihan. Tidak mana mungkin orang puji aku. Jadi tak perlulah nak buat ibadat sungguh-sungguh. Nak mengumpulkan pahala bersungguh-sungguh tak perlu. Sebab aku dah banyak kelebihan. Sebab itu orang puji aku. Bahaya tak bahaya? Bahaya. Melemahkan kita daripada melakukan ibadat. Sebab itu kita tak boleh percaya sangat dengan zon orang terhadap kita. Apa maksud zon orang terhadap kita? Sangkaan orang terhadap kita jangan kita percaya sangat. Hebat ke dia kata, rajin ke, warak ke, pandai ke. Dia zonnya, kita pegang dengan zon orang. Dia buat satu andaian terhadap diri kita. Andaian dia tu kita pegang. Dia kata kita hebat, kita pegang dengan andaian dia. Jadi kita akan jadi rosak lah. Kalau sekiranya kita ditimpa penyakit-penyakit zahir, penyakit kulit kan umpamanya, susah hati. Penyakit apa lagi? Gaut ke? Kita susah hati. Nak duduk dalam majlis lama-lama tak boleh ni, sakit gaut. Kita akan cari ubat bagaimana nak mengatasi, nak mengubati penyakit gaut. Kecil manis, darah tinggi, jantung, penyakit usus, macam-macam sekarang dia penyakit berlaku. Menimpa manusia. Susah hati kan? Sebagaimana yang kita sebut dalam pengajian kita yang lalu, kalau seseorang itu ditimpa dengan penyakit yang kita sebutkan tadi, belum tentu dia masuk neraka. Dengan sebab sakit gaut, kecil manis, darah tinggi, jantung dan sebagainya, sakit-sakit yang bahaya ini yang ditakuti oleh semua orang, belum tentu dia masuk neraka dengan sebab dia sakit itu. Tapi kalau wujud, takabur, dijanji oleh Nabi SAW bahawa orang yang takabur, riak ini, janji dia adalah neraka. Hak mana lebih bahaya untuk diubati? Penyakit mana yang lebih bahaya? Penyakit mana yang paling perlu untuk kita hapuskan ataupun untuk kita ubati penyakit tersebut? Iaitu penyakit hati. Walaupun kita sebagai manusia ini hadirin sekalian memang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita berusaha dan berikhtiar. Walaupun penyakit itu Allah Taala yang bagi, disuruh supaya kita berusaha untuk mengobati penyakit tersebut. Sebab itu Nabi SAW sendiri, kalau kita baca dalam hadis, dia ada hadis-hadis yang berkaitan dengan Tibbun Nabawi, perubatan secara Nabi kan. Bukan saja berdoa, Nabi berusaha. Dan ada bahan-bahan yang tertentu, tumbuhan-tumbuhan yang tertentu, alat-alat yang tertentu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penyembuh penyakit. Di antaranya habbatus sauda. Inna hazihi habbatus sauda shifaa'un min kulli da'in illa sam. Sesungguhnya ini habbatus sauda, bijirin hitam, boleh menyembuhkan semua penyakit malaikat mati. Jadi kalau tengok zahir hadis ini, penyakit apa pun makan habbatus sauda. Sebenarnya para ulama bahas ubat-ubat yang tertentu di negeri Arab ini kena sesuai dengan orang-orang yang tertentu, penyakit yang tertentu. Inilah yang dimaksudkan syifa. Maknanya penyembuh kepada semua penyakit. Dia kena tengok suhu badan orang tu macam mana, ubat ni macam mana. Kadang-kadang ada ubat-ubat yang Allah Subhanahu Wa Taala tubuhkan, jadikan negeri-negeri Arab tak sesuai di dalam negara kita. Kadang-kadang begitu. Ini semuanya memerlukan kepada kajian.
memerlukan kepada kajian. Tetapi di hakikat yang sebenarnya, apa yang Allah Ta'ala bagi jadi, semua ada kepentingan kebaikan kepada manusia. Wa ma khalaqta hadza batila. Orang beriman bila melihat kejadian-kejadian Allah Subhanahu wa taala ni, mereka sebut wa ma khalaqta hadza batila. Tidaklah apa yang Allah Taala jadikan itu sia-sia. Maknanya habatus sauda ada kebaikan. Apa dia lagi, madu lebah dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala ada kebaikan, dan ubat-ubatan yang lain. Nak menunjukkan kepada kita tak padan kita serah diri kepada Allah. Nabi sendiri pun berubat, dan ada bahan-bahan yang tertentu diambil oleh Nabi sebagai satu perubatan. Maknanya kena ada usaha dan ikhtiar. Kena ada usaha dan juga ikhtiar sebagai manusia. Sebab itu dia kata perkara ini sebenarnya boleh melemahkan diri bagi mengerjakan ibadat serta redha terhadap diri sendiri. Maknanya redha terhadap diri sendiri ni rasa padan lah. Apa yang ada tu cukup dah. Tak payah nak berlebihan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Walau bagaimanapun sekiranya yang memuji dan dipuji itu selamat daripada kebinasaan, maka tiada larangan memuji. Bahkan puji itu membawa kepada hukum sunat. Bukan kata haram. Dalam semua keadaan, semua ketika puji ini. Kita puji seseorang itu kerana yang pertamanya memang betul kebaikan itu ada kepada dia. Dan orang yang dipuji pula, dia bertambah rajin pula buat ibadat. Mula-mula sikit dia buat ibadat. Dia buat itu bukan kerana sebab orang puji dia, tetapi dia kerana Allah Ta'ala bagi suatu kerajinan kepada dia. Dia nampak Allah sebab alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Bila sesuatu pujian itu diterima, kita disunatkan menyebut alhamdulillah wa syukurillah. Orang ni puji ni sebab Allah Ta'ala yang bagi kelebihan kepada aku. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, aku pun tak ada kelebihan. Maka dapat memberi satu suntikan kepada dia untuk menguatkan ibadat. Yang tu kalau begitu tak apa. Dia tak mati pujian itu kepada diri dia saja. Memang aku hebat. Dia tak nampak dah Allah Ta'ala yang bagi tu. Yang tu jadi sunat. Dan puji pula, orang yang memuji itu disertakan dengan perasaan ikhlas. Bukan dia nak mengampu, bukan saja-saja dia nak jack, bukan dia berpura-pura. Memang lahir daripada hati dia. Dipuji seorang itu memang ada kebaikan. Yang tu ulama tasawuf kata itu sunat. Tak jadi berdosa, tak jadi haram. Sayyidina Umar Al-Khattab berkata, "La wuzina al-imanu Abi Bakrin bi imanil alamin la rajaha." Sekiranya ditimbang iman Abu Bakar dengan iman sekalian alam, nescaya ia lebih berat. Sayyidina Umar puji Abu Bakar. Tapi layak ataupun tidak layak, Sayyidina Abu Bakar menerima pujian tersebut. Dan di sudut hakikatnya, betul ataupun tidak? Apa yang dimiliki oleh Abu Bakar yang menyebabkan Sayyidina Umar memuji dia? Ada tak ada kelebihan pada dia? Ada kan? Di sudut hakikatnya pun begitulah. Sebab itu ayat Al-Quran, ada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala cerita secara umum tentang kelebihan para sahabat kan, wasabiqunal awwalun tu. Di dalam hadis Nabi pula, Nabi memperincikan kelebihan para sahabat. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi di dalam bab manaqibus sahabah, kelebihan-kelebihan para sahabat, di antaranya Nabi SAW bersabda tentang beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Abu Bakar. Nabi sendiri puji dia. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala cerita seorang sahaja nama sahabat di dalam Al-Quran. Selain daripada itu, Allah Ta'ala tak sebut. Walaupun Sayyidina Abu Bakar sendiri disebut dengan isyarat, dhamir. Izhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Isyarat ni semua ulama kata Abu Bakar, bukan orang lain. Ketika Rasulullah SAW berhijrah daripada mana? Mekah ke Madinah Munawwarah, kan masuk dalam gua tu kan? Mereka izhuma fil ghari. Ketika mereka berdua di dalam gua, siapa dia? Rasulullah dengan seorang yang lain siapa? Abu Bakar kan? Maka tak sebut nama.
Tetapi saya tanya tadi, ada seorang sahaja sahabat ini disebut nama dia dalam Quran. Siapa dia? Balik ni tuan-tuan cari dalam Quran. Seorang je nama sahabat yang ramai-ramai tu, Allah tak ada sebut seorang je sebut dalam Quran. Nak bagi mudah lagi tuan-tuan, mudah cari di dalam surah Al-Ahzab. Ada nama sahabat ini. Saya tak nak beritahu lah. Kalau saya beritahu, tuan-tuan balik tak baca dalam Quran. Jadi dia kata di sini, Sayyidina Umar puji Abu Bakar. Memang realiti hakikatnya Abu Bakar tu banyak kelebihan. Haji dah jumpa dah? Apa nama sahabat tadi? Bulan depan beritahu kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau lam ub'ats la bu'ista ya Umar." Sekiranya aku tidak dibangkitkan menjadi rasul, niscaya engkau akan diutuskan wahai Umar. Jadi dalam riwayat ini juga nak menyebutkan tentang Rasulullah memuji para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat dia. Tetapi yang pertama kita kena faham, pujian itu datang daripada siapa? Pujian itu datang daripada Rasulullah. Dan Rasulullah ni dia penipu ke? Sesuatu yang disebut oleh Rasulullah semuanya benar. Nampak? Maka tidaklah menjadi suatu kesalahan Rasulullah dia puji sahabat. Sebab memang sahabat itu mempunyai sifat-sifat kepujian sebagaimana yang dilihat oleh Rasulullah. Ini pengarang kitab kita ini nak buat contoh perumpamaan antara puji-pujian yang dilarang di dalam agama yang menyebabkan orang rosak kerana timbulnya riak dan orang yang memuji itu tidak ikhlas. Dan pujian-pujian yang dibenarkan di dalam agama sebagaimana pujian Rasulullah dan para sahabat kepada sahabat-sahabat yang lain memang lahir daripada hati yang ikhlas. Memang realiti pun dia ada beberapa kelebihan. Dah masuk isyak ke? Bagi laluan azan ke? Nak azan tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memuji para sahabat. Banyak memuji para sahabat yang lain kerana baginda mengetahui pujian itu dapat menambah kerajinan. Jadi banyak Rasulullah puji para sahabat. Kalau dalam manaqib tu ramailah Rasulullah puji sahabat-sahabat dia. Bukan sahaja Khalifah Ar-Rasyidin, sahabat-sahabat yang lain 10 yang dijanjikan masuk syurga. Di luar daripada 10 pun Rasulullah puji lagi. Tadi dah kita sebut, pertamanya pujian Rasulullah tu memang betul. Yang keduanya untuk menambahkan kerajinan kepada para sahabat. Kalau dia suka bersedekah, dia rajin lagi bersedekah. Kalau yang jenis kaki semayang, rajin lagi dia semayang. Kalau yang suka berjihad, dia rajin lagi pergi berjihad. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala juga sebagaimana yang disebutkan tadi banyak memuji orang-orang yang beriman kepada Allah sebagai suatu galakan, suntikan semangat untuk mereka meneruskan ibadat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam waktu yang sama, semangat serta mengetahui sahabat-sahabat tidak merasa dirinya wujud. Ini kekuatan hati yang dimiliki oleh para sahabat. Tak menyebabkan bila dipuji itu rasa seronok je. Tak, mereka lagi rasa hina. Lagi rasa mereka koman di hadapan Allah. Lagi mereka merasakan sebenarnya pujian-pujian itu tidak layak mereka terima. Lagi dipuji, lagi rasa takut, lagi rasa bimbang. Kod-kod apa yang dipuji itu, kebaikan itu tidak ada kepada mereka. Tengok sahabat. Sebab tu Rasulullah puji. Sebab Rasulullah tahu dah jenis ni. Jenis sahabat-sahabat dia ni. Puji pun bertambah takut kepada Allah, bukan rasa seronok. Tapi oleh kerana hati kita penuh dengan sifat-sifat yang dikeji, mazbumah, maka bila dipuji ini cepat tersentuh, cepat terasa, cepat seronok dan menyebabkan hasil daripada tindakan pujian itu kita jadi malas buat ibadat, kita jadi riak, kita jadi sombong. Sebelum ni tak pernah dengar orang puji, tak tahu pun memang benar dalam diri aku ini banyak kebaikan rupanya. Selama ni aku tak tahu pun.
Bila dipuji, rupanya banyak kebaikan yang ada pada diri aku. Tengok. Jadi dia rosak tak jadi rosak. Bukan dia bertambah takut kepada Allah, bahkan dia menjadi riak. Sebenarnya pujian-pujian itu sememangnya tidak layak dia terima. Seharusnya mereka yang dipuji itu mengamati, dia kena perhati betul-betul dengan pengakhiran yang ditakuti. Bila kita kena puji, kita kena rasa takut. Kerana kadang-kadang terdapat manusia yang baik pada awalnya, tetapi pada kesudahannya jadi jahat. Tidak dia jadi warak, okey, baik, rajin, buat ibadat. Bila dipuji jadi sombong. Bila dipuji, dia jadi sombong. Sebab dia mula merasa memang pada dirinya ada kebaikan. Pada diri dia ada kebaikan. Tak kala seorang mengingati akan kejahatan yang ada pada dirinya, dia perlu menzahirkan kebencian terhadap pujian yang diberikan dan membencinya di dalam hati. Bila seseorang itu muhasabah diri, dia banyak kelemahan-kelemahan, banyak kejahatan-kejahatan yang ada pada diri dia. Tiba-tiba bila dia dengar pujian orang, dia kena rasa marah, rasa benci dengan pujian tersebut. Bukan dia kena merasa seronok. Sebab orang yang memuji, dia tak tahu hakikat diri kita sebenarnya macam mana. Kita ni betul ke baik? Betul ke rajin? Betul ke warak? Kita lebih tahu kebaikan, keburukan yang ada pada diri kita yang lebih tahu. Maka bila orang puji, kita rasa tak layaklah kita menerima pujian tersebut. Kita kena ada lahir perasaan tak suka, tak seronok dengan pujian-pujian tersebut. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada soalan? Solat ya?